bila kita dapat commission, okey, tuan-tuan dengar kat sini. Okey, bila kita dapat commission, apa sajalah income lah, tak kira lah kita kerja ke, ataupun kita dapat income daripada Tuan Wow ke kan. Apa saja bentuk yang duit masuk masuk dalam akaun bank kita setiap bulan kan, kita dapat gaji ataupun duit daripada Tuan Wow, bila kita dapat saja, apa benda yang kita kena buat dulu? Pertama kawan-kawan, saya nak ajar rakan-rakan, tuan-tuan, bayar diri kita sendiri dulu. Please, 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 bayar diri kita sendiri dulu. Okay? Jangan kita buat benda-benda yang lain. Biasanya bila orang dapat duit saja, apa yang dia akan buat? Tuan-tuan, biasanya dia akan buat apa? Dia bayar komitmen dulu. Dia bayar hutang dulu. Okay? Dia reward diri dia dulu. Dia bayar mak ayah dia dulu. Dia bayar itu dulu, bayar. Memang bagus. Benda tu bukan saya cakap tak bagus. Tapi ada benda yang lagi bagus. Ada benda yang lagi penting daripada semua benda tu. Apa benda? Bayar diri kita sendiri dulu. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab tuan-tuan, tuan-tuan bekerja daripada 1 hari bulan sampai 31 hari bulan untuk dapatkan gaji 1 bulan. Okey, hari-hari bekerja, dapat duit saja, tuan-tuan terus bagi orang. Bayarlah diri tuan-tuan dulu. Okey, bayar diri kita dulu, hasil usaha kita. Tergolok tergadai kita kerja. Okey, bukan senang kita kerja. Memanglah Tuan Wow pasif kan, tapi maksud saya, kita dah bekerja, kita dapat duit ni, bayar diri kita dulu. Sebab apa saya suruh kita bayar diri kita? Sebab bila kita bayar diri kita bayar diri kita ni bukan untuk hari ini punya kita nak bayar. Kita nak bayar diri kita ni adalah untuk hari ini dan untuk masa depan kita. Kenapa saya kata macam tu? Jawapan dia senang je. Kita bayar duit untuk hari ini. Hari ini adalah hari ini untuk kita. Untuk kita lah. Apa-apa hal kita ada kecemasan ke apa ke, duit ni kita akan guna. Untuk kita bayar, untuk kita simpan. Dan untuk masa depan kita, maksudnya untuk kita waktu kita tua, untuk tiba-tiba kita ditimpa malapetaka, untuk anak kita, untuk mak ayah kita jika ditimpa apa-apa, untuk persediaan kita, untuk kita beli apa ke benda yang besar, benda yang melibatkan kos yang besar. Sebab tu saya cakap pertama sekali, bila kita dapat komisen, kita kena bayar diri kita sendiri. Bayar diri kita sendiri dulu. Maksud saya bayar diri sendiri tu apa? Maksud saya simpan duit. Bukan bayar diri sendiri tu pergi makan luar, bukan. Itu reward. Okay. Bukan maksud saya pergi bayar diri sendiri tu pergi bayar hutang, pergi bayar komitmen kita. Bayar hutang memang penting, benda tu wajib. Bayar hutang, kita dah hutang kita bayar. Bayar mak ayah, bayar komitmen, beli barang dapur, bayar bil api, bil air, apa benda semua tu. Benda tu penting. Tak ada orang cakap tak penting. Saya pun cakap penting benda tu. Tapi pertama sekali, tuan-tuan kena bayar diri tuan-tuan dulu, iaitu dengan simpan duit dulu. Simpan duit. Sebab duit yang tuan-tuan simpan ni akan selamatkan tuan-tuan hari ini dan juga masa depan tuan-tuan. Tuan-tuan, kalaulah hari esok kita tahu apa jadi, saya tak akan cakap tuan-tuan bayar hari ini. Bayar diri tuan-tuan. Sebab kita dah tahu hari esok jadi apa. Masalahnya esok kita tak tahu apa-apa jadi. Okay? Esok kita tak tahu, esok kita accident ke? Esok tiba-tiba bisnes kita jatuh ke? Esok tiba-tiba kita kena berhenti kerja ke? Esok tiba-tiba kita ditimpa sakit ke? Kita tak tahu esok. Tapi kalau jadi benda-benda malapetaka ataupun benda yang kita tak nak, dah tentu perkara pertama yang akan hilang ataupun yang akan berkurang adalah duit kita sendiri. Jadi kalau kita tak bayar diri kita sendiri, simpan sekarang, esok kalau ditimpa apa-apa, kita nak pakai duit apa? Itu yang orang akan pinjam duit. Itu yang orang akan berhutang. Okay. Tuan-tuan, baru saja semalam, saya beli burger. Saya beli burger melalui Foodpanda lah kan. Ada orang datang, dia buat Foodpanda. Dia cakap saya, bang, sorry bang, saya pertama kali saya buat. Cakap, oh yalah, saya kerja airport bang. Oh, airport. Tuan-tuan, dia baru saja diberhentikan kerja tanpa gaji untuk 3 bulan. Dah 1 bulan lah dia diberhentikan. Sekarang ni dia buat Foodpanda. Tuan-tuan bayangkan, saya tegur dia, banyak duit bang kat dalam dompet. Bang, ini duit saya nak bayar sewa rumah ni bang. Sewa rumah dah 2 tahun tertunggak ni bang. Saya nak kena bayar. Kalau tak, saya kena keluar daripada rumah. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan. Kalaulah dia tahu yang dia pada bulan depan dia akan diberhentikan kerja, AirAsia, confirm lah dia dah start simpan duit daripada dulu. Betul tak? Kalaulah dia tahu dia akan diberhentikan kerja tanpa gaji, dah confirm dia start dah simpan duit daripada dulu untuk persediaan untuk dia bayar rumah. Tak adalah dia sampai terpaksa buat kerja-kerja kan untuk dia cover expense dan sebagainya. Sebab tu saya kata perkara yang pertama yang kita kena buat adalah bayar diri kita dulu tuan-tuan. Kalau kita tak bayar diri kita, kita menempah maut.
Okey, itu sebab saya kata pertama komisen dapat bayar diri kita dulu. Okey, soalnya sekarang ni bila saya cakap bayar diri kita dulu, maksudnya simpan duit. Okey, soalnya sekarang ni kita nak simpan duit kat mana? Okey, yang pertama, perkara yang paling mustahak sekali sebelum kita nak buat apa-apa saja dengan duit kita, kita kena simpan duit untuk dana kecemasan kita. Ataupun saya boleh katakan dana reserve. Saya suka panggil dana reserve. Ataupun emergency fund. Apa-apa sajalah word yang tuan-tuan nak. Emergency fund ni adalah duit yang paling penting untuk membuatkan kita, fikiran kita tenang sampai bila-bila. Apa jadi pada bisnes kita, apa jadi pada pekerjaan kita, apa jadi pada diri kita, keluarga kita ke, kita sentiasa tenang. Sebab kita tahu kita ada satu tabung yang akan selamatkan kita. Iaitu emergency fund, iaitu dana kecemasan kita ni. Dana kecemasan ni sangat penting, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu, dekat dalam Malaysia ni, lebih daripada 90%, lebih 90%, tak ada orang pun yang ada dana kecemasan lebih daripada 6 bulan belanja dia. Tuan-tuan bayangkan. Okey. Lebih daripada 90%, tuan-tuan. Fakta tu sangat menyedihkan, tuan. Sangat menyedihkan dan sangat seram. Sebab tu saya ajar kepada semua ejen-ejen Tuan Wow, biar kita punya komisen tak besar pun. Okey, tapi kita pandai manage duit kita, kita dah bersedia in case apa-apa hal. Okey, jadi tuan-tuan kena ada dana kecemasan, pastikan dana kecemasan tuan-tuan tu ada. Okey, untuk daripada apa-apa malapetaka. Contoh tuan-tuan ditipu sakit. Okey, kena masuk hospital. Memanglah tuan-tuan kata ada insurans sebagainya, tapi kadang-kadang ada sebagai insurans kita kena bayar dulu. Di mana duit kita nak dapat? Dana kecemasan. Tiba-tiba rumah kita malapetaka, terbakar ke apa ke, kita jatuh ke, anak kita luka ke, kena masuk hospital ke, tayar pancit ke, benda yang melibatkan duit besar. Tuan-tuan, ada statistik mengatakan setiap 3 tahun satu kali, setiap 3 tahun, okey, ni statistik yang buat, tapi benda ni dekat US lah. Setiap 3 tahun sekali, setiap orang manusia pasti akan ditimpa satu malapetaka ataupun dugaan yang melibatkan kos yang sangat besar dia kena keluar. Setiap 3 tahun sekali. Tuan-tuan bayangkan. Kalau kita tak start kumpul duit sekarang, mati tuan. Jadi itu sebab saya beritahu kepada rakan-rakan, kumpul dana kecemasan. Okey, dana kecemasan emergency fund ni berapa banyak kita nak kumpul? Tuan-tuan, saya cadangkan kepada tuan-tuan, kumpul sebanyak at least 3 bulan gaji, tapi saya tak cadangkan 3 bulan gaji, kumpullah sampai 6 bulan gaji. Maksud saya bukan gaji, 6 bulan belanja. 6 bulan belanja. Katakanlah kalau tuan-tuan punya belanjawan 1 bulan 2,000. Saya bagi contoh. Kalau lebih, minta maaf lah. Okay, 2,000. Tuan-tuan kena kumpul 6 bulan punya belanja. Maksudnya tuan-tuan kena ada 12,000. Itu saya bagi contoh. Kalau belanjawan 1 bulan tuan-tuan 2,000, maknanya tuan-tuan kena ada 12,000. Tuan-tuan simpan duit tu, pastikan duit tu sentiasa ada. Kalau tuan-tuan terguna duit tu, tuan-tuan kena top up balik. Pastikan dia kena ada 6 bulan belanja. Bukan 6 bulan gaji, 6 bulan belanja. Kalau cerita 6 bulan gaji, matilah saya tuan-tuan. 120,000 dah kat 6. Okay? Jadi dia kena ada 6 bulan belanja. So 6 bulan belanja ni tuan-tuan simpan, siap-siap allocate. Letak dalam mana tuan-tuan? Jawapan saya simple saja. Letak dalam tempat yang susah tuan-tuan nak keluarkan duit, tapi dia boleh keluarkan duit. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat yang dia tak dimakan oleh inflasi. 1 tahun, setiap tahun akan ada 3% ke 4% inflasi. Boleh cecah 6% inflasi boleh. Sebab itulah makin saban tahun harga makanan makin lama makin mahal. Harga barang makin lama makin mahal sebab dah dimakan inflasi. Jadi, untuk kita letak tempat yang boleh dapat dividen, yang boleh inflasi, tempat-tempat dia adalah seperti bank-bank ataupun simpanan yang berikan kita dividen. Jadi itu tempat yang kita sesuai untuk simpan. Susah tempat nak keluar dan yang kalis inflasi. Contoh untuk warga negara, contoh kita boleh simpan duit tu dalam ASB ataupun dalam tabung haji, silakan. Kalau ASB, kita kena keluarkan duit setiap tahun untuk zakat 2.5%. Tapi kalau dalam tabung haji tak perlu. So tempat duit ni susah kita nak keluarkan. Sebab kita kena pergi bank. Kena keluarkan duit. Baru kita boleh keluarkan. Dia tak semada mudah internet banking, tak boleh. Okey, itu bagus. Dan dia ada dividen 6%, 5%. So,
simpan 6 bulan pendapatan tuan-tuan kat situ. Benda ini yang tuan-tuan perlu fikir, dapat saja komisen, simpan sampai 6 bulan, kena ada 6 bulan. Tuan-tuan nak tahu tak saya simpan berapa? Saya simpan 1 tahun belanja saya dekat dalam ASB. Dalam itu saja saya ada lebih kurang dalam 360,000. Jadi itu kita panggil tabung kecemasan kita. In case apa-apa hal tuan-tuan senyum je, tak ada masalah. Kena ada. Okey. Bila itu dah ada, baru tuan-tuan boleh fikir pula duit tu nak masuk mana. Dan berapa banyak persen yang tuan-tuan perlu simpan daripada komisen tuan-tuan untuk allocatekan tabung kecemasan ni. Tuan-tuan kena ada at least dapat saja komisen. Kalau saya bagi tahu kepada tuan-tuan, tuan-tuan allocate lah seberapa besar persen yang tuan-tuan boleh buat. Yang tak mengganggu komitmen tuan-tuan. Tetapi kalau tuan-tuan rasa bila tuan-tuan dapat gaji, tuan-tuan dapat income, tuan-tuan dah tak ada dah allocation. Macam, aku dah kira-kira dah tolak hutang pun semua, simpanan dah tak boleh dah buat dah ni. Okey, kat situ saya akan cadang kepada rakan-rakan, paksa 10% daripada gaji ataupun income turnover tuan-tuan tu, cabut, bayar diri tuan-tuan dulu, iaitu simpan dulu. Baru selebihnya tu, tuan-tuan belanja. Sampai saya boleh cakap kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni dapat gaji ataupun dapat komisen daripada turnover, komisen income tuan-tuan tu memang dah tak boleh allocate sebab nak bayar komin apa semua, dah tak ada tempat nak tuan-tuan bayar untuk bayar diri sendiri ataupun untuk saving, untuk emergency fund. Saya cadangkan tuan-tuan, tuan-tuan tangguhkanlah dulu bayaran komitmen tu. Tangguhkanlah dulu bayaran untuk mak ayah. Tangguhkanlah dulu bayaran untuk hutang dengan bank. Sampai macam tu sekali saya cadangkan kepada tuan-tuan. Bayar diri tuan-tuan dulu sendiri. Tuan-tuan, kita bukan hamba tuan. Kerja untuk bayar orang. Bayar diri kita sendiri dulu. Okay? Selebihnya tu, nanti masa tuan-tuan dah tinggal duit yang ini, dah tolak saving, tinggal baki ni, tuan-tuan peninglah kepala. Itu esok-esok, pandailah tuan, peninglah, biarlah pening kepala nak bayar ni macam mana. Pandailah, nanti tuan-tuan akan terfikir sendiri macam mana nak cari duit ke apa, bayar dan sebagainya. Okay? Yang penting bayar diri sendiri. Alright. Okay. Jadi, yang tiga, nanti saya akan jawab semua soalan. Yang ketiga, yang saya cakap, jadi bayaran berapa persen? Kalau tuan-tuan dah tak boleh allocate sangat duit, minimum 10%. Jangan kurang daripada tu. Kenapa saya cakap 10%? Tuan-tuan bayangkanlah. Kalaulah tuan-tuan punya gaji 3,000. Okey. Tuan-tuan punya gaji, katakanlah gaji 3,000. Okey, tuan-tuan punya belanjawan berapa? Okey, katakanlah belanjawan tuan-tuan tu 2,000. Okey, 2,000. Tuan-tuan bayangkan, saya bagi contoh macam ni lah. Income 3,000, belanjawan 3,000. Okey, nak bagi senang faham. Okey, kalau income 3,000, belanjawan tuan-tuan 3,000, okey. Kalau tuan-tuan simpan 10%, maksudnya tuan-tuan simpan RM300. Betul? Okey, tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan nak kena simpan 6 bulan belanjawan. Maksudnya 3,000 gaji darab dengan 6. Saya andaikan belanjawan tuan-tuan tu 3,000 lah. Okey. Gaji tuan-tuan pun 3,000. Maksudnya 100% belanjawan. Okey. Kalau lah belanjawan tuan-tuan tu 3,000, kalau kali dengan 6, maksudnya tuan-tuan kena ada 18,000 dalam ASB ataupun tabung haji. Tuan-tuan bayangkan kalau 1 bulan tuan-tuan simpan 10%, maksudnya tuan-tuan simpan RM300. Okey, tuan-tuan bayangkan, saya kira kan. 18,000. Betul, 3,000 kali 6, 18,000. Bahagi dengan 300. Sebulan tuan-tuan simpan 300. Tuan-tuan kena simpan sebanyak 60 bulan, tuan-tuan. 60 bulan bahagi 12. Sama dengan 5 tahun. 5 tahun tuan kena fight untuk simpan, cukupkan tuan-tuan punya emergency fund. Lama ke tak lama? Kalau saya lama tuan, lama. Saya tak boleh tahan. Saya nak paling cepat kalau boleh. Sebab itulah saya cakap 10% tu adalah simpanan paling minimum. Kalau 10% tu simpanan paling minimum, maksudnya tuan kena simpan 5 tahun. Tuan kena berkorban 5 tahun untuk bayar diri sendiri, baru cukup emergency fund tuan. Tapi kalau tuan simpan lebih lagi, 20%, 30%, maksudnya lagi cepatlah masa untuk tuan-tuan cukupkan emergency fund, tuan-tuan. Okay? Dan emergency fund ni, ingat saya cakap tadi, dia hanya duit untuk kecemasan, bukan duit untuk beli iPhone, bukan. Bukan duit untuk tuan-tuan reward pergi makan luar, bukan. Bukan duit untuk percutian untuk anak-anak, bukan. Bukan. Dia duit untuk kecemasan, tuan-tuan. Tuan-tuan nak beli iPhone ke? Nak beli buku ke, nak pergi bercuti ke, nak pergi belanja mak ayah ke, nak pergi haji ke, nak pergi apa ke, itu duit lain. Duit emergency fund adalah duit malapetaka jika apa-apa berlaku pada diri tuan-tuan. Tuan-tuan faham? Clear?
Okey, sekarang saya buka soalan untuk tuan-tuan tanya. Sementara saya cover soalan satu persatu. Okey, Kak Azilina tanya, yang mana lebih untung, ASB ke tabung haji? Okey, saya jawab dekat sini. Dividen biasanya tabung haji dan ASB sama saja, lebih kurang. Dividen tahunan yang dibagi. Cuma, kalau tabung haji, biasanya dia akan tolak 2.5%. Contohlah, kalaulah ASB bagi 5%, biasanya tabung haji pun 5%. Tapi tabung haji akan bagi kita 2.5% saja. Sebab apa? Sebab daripada 5% tu dia akan tolak 2.5% untuk bayaran zakat, lagi baki 2.5% tu baru ada bagi kita dalam bentuk dividen. Okey, clear. Itu dia. So ASB memang lebih untung lah sebab ASB tak tolak zakat. Tapi kalau tuan-tuan nak bayar zakat tu sendiri, tuan-tuan masuk ke dalam ASB lah. Boleh zakat setahun sekali, zakat haul lah. Okey. Itu zakat tahunan. Okey. Ada orang tanya, Kak Azlina, bila kita kena declare LHDN untuk komisen Tuan Wow? Okey, ni tak apalah, saya jawab je. Bila komisen kita dah cecah setahun 35,000. So kita kira lah sebulan berapa income kita. Kalau setahun 35,000, kita dah boleh declare LHDN. Okey. Tetapi biasanya untuk orang yang bekerja, better declare lah. Sebab memang orang bekerja ni bayar cukai. Tapi kalau orang yang tak bekerja, kalau dah cecah 35,000 setahun pun, still boleh buat dek lagi lah. Sebab biasanya LHDN, terlalu ramai orang dia nak check kan. Biasanya dia akan check yang top figure lah. Okey, ada orang tanya, akaun semasa macam mana nak buat? Okey, akaun semasa ni kalau tuan-tuan nak buat, tuan-tuan pergi bank je. Cakap je, saya nak buka akaun current, akaun semasa. Tapi kalau nak buka akaun semasa, tuan kena kita panggil buat SSM dulu. Pergilah buat SSM. SSM kan? Tahu SSM kan? Buat SSM. Buat company lah, company enterprise. Bila buat SSM ni, dia ada bayaran dia setahun RM60. Dia punya renew dia. Bila tuan-tuan dah ada SSM, barulah tuan-tuan boleh buat akaun current. Buka akaun current. Dia macam tu. Okay. Alright. Ada orang cakap, saya nak buat sebab saya nak track record untuk beli rumah. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ada satu cara lagi, nak senang beli rumah. Tak payah ada SSM pun tak apa. Jawapan dia apa tahu? Bayar tax. Confirm lepas. Okey, ada lagi nak tanya. Kalau komisen sikit, macam mana nak simpan untuk diri sendiri? Sebab tu saya cakap, bila kita dapat komisen, kita kena allocatekan berapa persen yang kita nak simpan. Saya tak cakap kita kena simpan 1,000, tak. Saya cakap berapa persen yang kita nak simpan. Kalau kita nak simpan 10% daripada pendapatan kita, maka berapa pendapatan kita tu? 10%. Ambil 10%. Dia macam tu. Okey. Ini bukan saya cakap komisen Tuan Wow saja. Tak kira lah kalau kita kerja ke dapat income gaji ke, campur lah semua. Janganlah kira Tuan Wow saja. Habis gaji kita kerja tu macam mana? Okey? Clear? Okey, boleh saya pergi ke proses yang seterusnya? Yang seterusnya, okey. Yang seterusnya, apa yang tuan-tuan perlu buat? Bila tuan-tuan dah allocatekan income daripada Tuan Wow ataupun income daripada kerjaan, campur semua satu bulan, tuan-tuan allocatekan minimum 10%. Saya cakap tadi, minimum 10%. Kalau tuan-tuan allocatekan 10% minimum pun, tuan-tuan kena simpan 5 tahun baru cukup. Apatah lagi kalau tuan-tuan simpan kurang, memang mencari naas. Memang mencari naas. Okey. Okey. Boleh simpan beli emas. Okey. Boleh simpan beli emas. Okey. Emas boleh, tak ada masalah. Tapi saya tidak mencadangkan tuan-tuan untuk simpan duit dengan beli emas. Okey, sebab apa saya tak cadangkan macam tu? Sebab tu saya kata, untuk tuan-tuan simpan duit untuk dana kecemasan, dia perlu ada 2 kriteria dia. Yang pertama apa saya cakap tadi? Duit tu susah untuk dikeluarkan. Okey, kalau kita simpan emas, yes betul. Kita susah nak keluarkan sebab kita dah convert dalam emas. Okey, tapi bagaimana kalau kita perlukan duit tu, senang tak nak keluarkan? Kalau kita rasa duit tu senang nak keluarkan, daripada emas tu kita senang nak jual, dapat balik duit tu kalau kita perlukan, tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa benda tu susah, maka jangan simpan dalam bentuk emas. Okey. Biasanya yang saya tahulah, kalau orang tu beli emas, dia beli gelang ke apa ke, tiba-tiba dia perlukan duit, dia kena gadai.
Bila dia pergi gadai tuan-tuan, memang dia dapat duit. Tapi dia kena bayar interest. Dia kena bayar bunga dengan arahnu tu. Jadi bila dia bayar, bukannya dapat duit dia dapat duit dia dan pada masa sama dia kena bayar compound lagi dekat arahnu tu. Jadi itu bukan satu benda yang bagus untuk kita simpan duit dekat situ. Itu yang pertama. Okay. Dan yang kedua yang saya cakap tadi, dia boleh bagi dividen. Dividen ni bermaksud, dividen maksudnya duit yang kita ada tu dia stay, dan pada masa yang sama duit yang stay tu tetap ada. Kalau kita simpan 1,000, dia kekal 1,000, tapi dia bertambah. Yang asal ni dia kekal. Okey, yang ini sesuai untuk kita simpan dana kecemasan. Tapi kalau satu tempat tu dia adalah satu medan yang macam pelaburan, maknanya dia boleh jadi, satu masa dia boleh jadi bawah ataupun satu masa dia boleh jadi naik, dia tak sesuai untuk kita simpan dalam dana kecemasan. Untuk dana kecemasan kita, untuk kita panggil emergency fund, kita tak sesuai. Macam emas, dia satu bukan, dia ada masa dia boleh jatuh, ada masa dia boleh naik. Ini bahaya. Okey, tapi kalau kita ada satu produk emas kita tu yang boleh menepati kedua-dua kriteria yang saya cakap tu, maksudnya tuan-tuan bolehlah, silakan, tak ada masalah. Saya tak kisah tuan-tuan nak simpan mana ke apa ke, saya tak ambil peduli. Tapi yang paling penting adalah apa yang saya bagi tahu tadi adalah tentang dana kecemasan tu. 6 bulan belanja. Tak guna kalau tuan-tuan cerita apa benda gejadah ke semua ke, tapi dana kecemasan 6 bulan pun tak ada. Haprak pun tak ada. Okey? Alright, terus. Okey, yang kedua, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah di mana selepas tuan-tuan dah ada dana kecemasan ni, bukan saya cakap selepas, maksudnya dalam proses tuan-tuan nak cukupkan tuan-tuan punya dana kecemasan ni, dalam proses kan tuan-tuan, contoh tuan-tuan simpan 10%. Yang saya cakap kan, ambil masa 5 tahun kan untuk cukup tuan-tuan punya dana kecemasan ni, reserve fund ni, okey. Dalam proses tu tuan-tuan kena tahu ada satu benda yang akan mengakibatkan tuan-tuan punya duit dana kecemasan ni habis sekelip mata saja. Habis sekelip mata je. Apa dia? Ada 3 benda yang membuatkan tuan-tuan punya duit ni habis sekelip mata je dana kecemasan tuan-tuan. Yang pertama, apabila tuan-tuan jatuh sakit. Bila tuan-tuan jatuh sakit, tuan-tuan akan masuk hospital. Memang kita ada option hospital kerajaan. Tapi jika melibatkan hospital swasta, tuan-tuan punya duit confirm habis. Sebab hospital swasta bil dia mahal. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila tuan-tuan ditimpa sakit penyakit kritikal. Contoh, barah, kanser, otak ke, jantung ke, apa-apa benda penyakit yang berbentuk kritikal, dialisis ke, penyakit kencing manis ke, apakah yang menjadi kritikal, yang menyebabkan tuan-tuan memerlukan kos yang besar. Tuan-tuan rasa orang yang sakit kanser dan sebagainya tu, dia orang tahu ke esok dia orang akan sakit kanser? Semua orang takkan tahu pun benda tu. Okay, benda tu kuasa Allah kan. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku esok. Tapi kita perlu elak benda ni sebab bila berlaku benda ni, duit kita confirm, penat-penat kita kumpul emergency fund tu dalam masa sekelip mata. Habis. Okay, itu dia. Dan yang ketiga, apabila rumah kita ke, kereta kita ke ditimpa musibah. Contoh, kereta kita kena curi, kereta kita terbakar, kereta kita accident. Kita perlukan duit, kos untuk baiki. Rumah kita terbakar, kita perlukan duit untuk cover balik segala-galanya. Jadi benda-benda ni, sebab itulah untuk kita elak daripada benda ni, kita tak ada duit. Kita ada duit, tapi kita bukan nak guna duit kita untuk biayai benda ni sekelip mata. So kita perlukan third party, kita perlukan orang ketiga untuk cover kos kita bila malapetaka tu terjadi. Malapetaka ni bila dia terjadi, duit kita akan habis banyak punya, confirm. Saya bagi contoh, dulu masa saya umur 14 tahun, tingkatan 2, saya pernah dulu, saya main rounders kan, yang macam baseball tu. Saya main, saya lari, saya jatuh. Saya jatuh macam dekat gaung lah, gaung tu gaung kecil je. Tangan saya patah tau. Tangan saya patah, pergi dekat hospital kerajaan. Dia suruh saya tunggu selama seminggu untuk giliran saya untuk saya dibedah. Bayangkan tuan-tuan. Dulu saya ingat lagi hospital Selayang. Seminggu tuan-tuan. Tengah tangan tengah patah ni, seminggu kena tunggu. Baru dapat giliran. Okay, sebab apa? Sebab banyak lagi pesakit-pesakit yang lebih kritikal lagi yang perlu dimasuk dalam kita panggil ward untuk dibedah lah, ward bedah sesegera yang boleh.
So daripada situ, mak saya ambil keputusan untuk bawa saya ke hospital swasta. Saya ingat lagi, hospital apa? Hospital Tawakal. Harga dia pun memang betul-betul kau tawakal lah. Jadi bila pergi kat sana, hari tu juga boleh pergi bedah. Tapi bila dia bedah, tuan-tuan, kos bedah tu, okay, 10,000. Dah masuk besi, lepas tu mesti nak keluarkan balik. Dah keluarkan balik, bedah lagi, total lebih kurang dalam 18,000. Tuan-tuan bayangkan, 18,000 hilang macam tu saja. Okay, sebab itulah, kos sakit hospital, kos penyakit kritikal, kos bila rumah terbakar, kereta rosak ke, yang melibatkan benda yang kereta, apa ni kita panggil, total loss, kos dia sangat besar. Rumah, kalau terbakar ke apa ke, kita perlu ada insurans rumah, kan? Kereta, setiap tahun kita akan renew insurans. Tapi masalah diri kita, hospital dengan penyakit kritikal, kita tak ada perlindungan. Bahkan kalau kita meninggal dunia sekalipun, kalau kita ada wife couple ke, mereka perlukan income sebab kita adalah orang tukang mata pencarian, kita ada hutang, hutang kita belum bayar lagi, siapa yang nak bayarkan dan sebagainya, kita takut menyusahkan dia. Jadi ini adalah kos-kos yang terbesar. Jadi kita perlukan orang ketiga untuk bayar. Jadi cara dia macam mana, tuan-tuan? Itu sebabnya tuan-tuan kena ada takaful, tuan-tuan kena ada insurans. Okey? Jadi bila tuan-tuan kena ada insurans ni, jadi insurans ni macam mana tuan-tuan nak ambil? Jawapan saya simple saja. Tuan-tuan perlu ada insurans untuk hospital, kos hospital. Tuan-tuan perlu ada insurans untuk penyakit kritikal dan tuan-tuan perlu ada insurans untuk hayat tuan-tuan, untuk nyawa tuan-tuan sendiri. Kalau orang tanya saya, mana yang paling penting? Jawapan saya adalah penyakit kritikal dan yang kedua nyawa. Hospital penting tak? Hospital penting. Tapi dia bukan tak ada option. Ada option. Option dia apa? Hospital kerajaan. Tapi yet, macam saya cakap tadi, situasi saya macam tadi lah hospital kerajaan. So kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan nak berjimat, tak nak tolak antara tiga ni, tuan-tuan nak buang salah satu, buang yang ini. Tapi kalau saya ambil semua lah. Okey, yang ini. Okey, dalam tuan-tuan nak bayar tiga-tiga ni, berapa persen yang tuan-tuan perlu allocatekan duit tuan-tuan untuk bayar insurans setiap bulan? Jawapan saya adalah 5%. Jangan lebih daripada itu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lebih, tuan-tuan sepatutnya guna duit-duit tu lebih baik untuk bayar diri sendiri, untuk kumpul duit untuk pelaburan dan sebagainya. So sebab tu saya kata 5% saja. Contoh, saya bagi contoh katakanlah kalau gaji tuan-tuan 2,000. Kalau tuan-tuan allocatekan 5%, maksudnya tuan-tuan hanya perlu allocatekan RM100 saja untuk insurans tersebut. Untuk hayat tuan-tuan, untuk insurans penyakit kritikal dengan hospital tuan-tuan. 100 saja. Tuan-tuan boleh cari mana-mana ejen yang tuan-tuan cakap tuan-tuan nak perlindungan ini, tak boleh lebih daripada 5%. Dan jangan ambil insurans yang investment. Tuan-tuan kalau nak melabur ataupun nak dapat duit balik, bukan dekat insurans. Insurans adalah tempat untuk tuan-tuan hilang duit saja setiap bulan. Jangan fikir tuan-tuan nak dapatkan balik duit tu. Kalau tuan-tuan fikir nak dapatkan balik duit tu, itu sebab ejen-ejen insurans ni dia akan offer tuan-tuan benda-benda yang mengarut. Contohnya macam investment link ke apa ke untuk dapatkan duit balik. Bila dia offer benda-benda macam tu, itu yang menyebabkan tuan-tuan kena bayar mahal. Ada orang sampai bayar 300, 400 sebulan semata-mata insurans. Teruk tuan, teruk. Teruk kena. Bukannya cover dia tak bagus. Tapi masalahnya benda tu bukan benda yang penting yang kita nak. Yang kita nak yang paling penting adalah tentang cover dia tu. Cover tu yang penting. Jadi sebab tu saya cakap allocatekan 5% daripada benda tu. Okey, kalau tuan-tuan nak cari ejen, kalau tuan-tuan tak kenal ke ejen, tuan-tuan takut ejen ni salah ke apa ke, saya ada satu nombor yang tuan-tuan boleh contact dia. Okey, saya tak ambil apa-apa daripada dia, tapi saya ambil insurans daripada dia dan saya yakin dia boleh promote betul-betul pada produk yang dia boleh promote. Okey, tuan-tuan boleh pergi kat nombor ni. Saya ambil Nama dia Fazli. Tuan-tuan boleh pergi kat dia. 017-383-5083. Ni Fazli. Tuan-tuan boleh try lah contact dia. Okey. Okey, saya beri tuan-tuan. Okey, saya beri tuan-tuan. Tuan-tuan, okey, saya tahu. Contoh macam Kak Azmina tanya kat application saya. Okey. Saya beri simple. Saya tuliskan dekat tuan-tuan kat sini. Okey. Saya tulis kat sini. Supaya tuan-tuan. Sebelum tuan-tuan contact dia, jangan contact dulu. Relax dulu. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan dulu. Okey, relax, sabar. Okey.
Kenapa tak boleh mirroring lah? Boleh Okey. Okey, ini insurans. Tuan-tuan dengar betul-betul saya cakap. Okey, insurans. Ataupun takaful. Ambil takaful jangan ambil insurans. Insurans tu konvensional. Takaful ni Islamic punya. Okey, ambil takaful punya jangan salah pula. Okey, yang pertama, saya cakap, tuan-tuan kena ambil takaful untuk apa? Untuk hayat, tuan-tuan. Hayat ni bermaksud kalau kita meninggal dunia, takaful, orang yang ketiga ni, dia akan bagi kita duit pampasan. Okay, dia akan bagi kita satu duit pampasan. Untuk duit tu, ahli keluarga kita guna untuk uruskan kita punya pengumian, untuk bayar hutang-hutang kita, kalau kita ada hutang, untuk bayar apa-apa hutang kita dengan manusia, dan yang keempat, yang paling penting adalah untuk membayar ahli keluarga kita sebuah duit untuk mereka teruskan hidup. Especially lagi-lagi untuk orang yang ketua keluarga. Saya tak nak cakap ketua keluarga ni lelaki je, ada orang sebagai ketua keluarga perempuan. Jadi untuk ketua keluarga ni, mereka kena sediakan sebahagian duit untuk kepada ahli keluarga supaya mereka boleh teruskan hidup. Kalau tidak, selama ni kita ketua keluarga kita yang cari duit, tiba-tiba kalau kita pergi, kita tak ada, macam mana dia orang? Tersadai macam mana? Anak-anak semua. Jadi sebab tu kita kena sedia. Sebab tu saya cakap, takaful paling penting adalah takaful ini. Bukan hospital. Hospital still ada option. Kalau kita sakit, kita boleh pergi kerajaan. Kerajaan percuma, bayar RM1 je. Tapi kalau takaful hayat, dia tak ada option. Kau mati, kau tak ada benda ni, kau mati katak. Okay? Sebab tu, takaful hayat paling penting. Okay, jadi benda ni untuk selamatkan kita, untuk selamatkan hutang-hutang kita, jangan kita meninggalkan hutang, sila-sila ahli keluarga kita yang kena bayar, dan pada masa sama kita bagi diorang pampasan untuk diorang teruskan hidup. So takaful hayat sangat penting. Okay. Takaful hayat, apa yang tuan-tuan perlu ambil? Okay, tuan-tuan ambil berapa yang tuan-tuan nak. Dia ada boleh bagi RM50,000, boleh bagi RM100,000, boleh bagi RM200,000. Dia ada cara kiraan dia, berapa yang tuan-tuan nak. Jika tuan-tuan meninggal dunia, berapa yang dapat jika pampasan tu. Kalau tuan-tuan tanya saya macam mana cara kira, saya cadangkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh buat pendapatan tuan-tuan 1 tahun, pendapatan tuan-tuan tu untuk 5 tahun. Contoh, kalau gaji tuan-tuan RM2,000, tuan-tuan kalilah untuk 5 tahun. Kalau 1 bulan, 1 tahun RM12,000. Kalau gaji tuan-tuan RM2,000, 1 tahun RM60,000. So kalilah untuk 5 tahun RM600,000 hayat cover. Yet apa-apa pun dia bergantung pada diri tuan-tuan lah. Tengok bajet tuan-tuan sendiri. Berapa yang tuan-tuan ada. At least kena ada. Lagi baik kalau tuan-tuan kira berapa hutang tuan-tuan ada, itulah takaful hayat tuan-tuan, dan lebihkan sikit tuan-tuan punya amount pampasan tu supaya untuk bagi pula kepada ahli keluarga untuk mereka teruskan hidup. Itu saja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan kena ada takaful untuk penyakit kritikal. Okey, biasanya saya bagi tahu kepada tuan-tuan semua, bila tuan-tuan ambil takaful hayat, memang ejen-ejen ni dia akan siap sekali dengan takaful penyakit kritikal. Memang ada biasanya. Penyakit kritikal tu maksud saya macam kanser ke apa ke, biasanya macam tu. Dan juga TPD. TPD. Okey, TPD tu apa? Cacat kekal. Kalau kita meninggal, tuan-tuan, kalau kita ditimpa musibah kita meninggal, tak ada masalah tuan, kita terus meninggalkan dunia. Tapi kalau kita sakit kritikal, kanser ke, kita pergi koma ke, ataupun TPD, cacat kekal, tak boleh buat apa-apa, dah kekal dah cacat dia. Kita menyusahkan orang tuan, dah lah tak boleh cari duit, menyusahkan orang pula tu. Jadi ini lagi penting sebenarnya. Jadi benda ni, penyakit kritikal dengan cacat kekal ni, kita kena ada takaful. In case kalau jadi benda ni pada kita, kita dah ada satu pampasan untuk kita gunakan untuk membiayai kos rawatan kita. Esok kalau kita kanser ke apa ke, bukannya kita duduk rumah main game kan. Kita kena pergi hospital. Hospital nak beli ubat, kos itu duit. Duit ini sebenarnya akan bayar. Sama juga bila kita cacat kekal, esok kita cacat kekal, bukannya kita duduk, kita baring, kita kena makan. Okey? Komitmen kena bayar. So inilah pampasan yang akan membiayai kita. So benda ni sangat penting. Benda ni ada. Biasanya benda ni ada dalam takaful hayat, tapi kebiasaannya amount dia tak mencukupi. Confirm tak mencukupi punya. Okey? Macam contoh, Will Chin cakap kan, saya ambil FWD takaful. Memang saya cakap cover dia sangat luas.
Tapi tuan-tuan, tuan-tuan kena tengok balik. Adakah penyakit kritikal dengan cacat kekal tu cukup? Saya pernah ambil dulu takaful hayat yang mana bayaran dia RM500,000. RM500,000. Ui, banyak RM500,000 kan? RM500,000. Tiba-tiba bila tanya, dalam tu dah ada package sekali penyakit kritikal. Berapa penyakit kritikal TPD dia? Tuan-tuan tahu berapa? RM40,000. Tuan-tuan bayangkan kalau penyakit kritikal RM40,000, cukup ke tak cukup? Kalau penyakit kritikal tu kena 10 tahun ke 15 tahun ke, saya rasa tak cukup RM50,000 tu. Okey, dengan hutang saya lagi apa semua. So tuan-tuan kena tengok balik. Tengok balik tuan-tuan punya apa tu kita panggil buku tu balik. Okey. Okey, kalau orang tanya saya berapa sebenarnya amount yang cukup? Okey. Amount yang cukup sebenarnya adalah separuh daripada takaful hayat kita. Separuh daripada takaful hayat. Contoh, kalau kita punya takaful hayat kita ambil RM100,000. Okey, pastikan takaful penyakit kritikal dengan TPD ataupun cacat kekal kita mesti separuh daripada tu dia punya perlindungan, maksudnya RM50,000. Kalau kita punya hayat kita RM200,000, maknanya penyakit kritikal ataupun TPD kita mesti RM100,000. Kalau kita punya hayat RM100,000, kritikal mesti RM50,000. Dia mesti separuh daripada tu. Okey. Cuma yet orang tanya hayat berapa banyak nak cover? Okey, saya memang cadangkan kalau cover untuk hayat memang kena 5 ke 10 tahun. Kita punya belanja lah, kita punya belanja. Bukan gaji, kita punya belanja. Sebab apa saya cakap kena kita punya belanja? Maksudnya bila kita meninggal dunia, at least adalah kita dah sediakan satu pampasan 5 tahun ataupun 10 tahun belanjawan kita tu pada ahli keluarga kita untuk mereka teruskan hidup. Mana ni mereka boleh teruskan hidup 5 ke 10 tahun lah. Sementara mereka nak cari kerja, nak biasakan diri balik. Waktu kita tak ada. So, kalau penyakit kritikal tu maknanya separuh daripada tu cover dia. Saya harap tuan-tuan faham benda ni. Okey, benda ni basic, subjektif dia macam matematik sikit. Okey. Dan yang ketiga yang masa saya cakap tadi tu adalah takaful medical. Takaful medical. Maksudnya kos hospital. Maksudnya kita tak nak pergi hospital kerajaan. Kita dah tahu hospital kerajaan macam mana sekarang ni, kita nak selesa. Bila kita sakit, kita nak selesa tuan. Okey, saya pun bila anak saya sakit, saya mesti nak selesa punya. Saya sanggup bayar berapa saja, mesti nak selesa. Nak cepat. Jadi dah tentulah kena hospital swasta. So kalau hospital swasta tuan-tuan, tuan-tuan kena pakai medical card. Tuan-tuan tak pergi beli sana bayar. Bukan murah tuan. Okey. Dulu anak saya jari dia, kaki dia macam terluka sikit. Kena RM8,000. Jadi medical kena ada. So medical ni kalau tuan-tuan ada baki daripada duit tuan-tuan yang saya cakap 5% daripada gaji tu, tuan-tuan ambil lah medical. Okay, berapa bayaran? Okay, untuk ketiga-tiga semua ni ketiga-tiga takaful hayat, critical illness ataupun TPD campur dengan medical, total mesti 5% daripada income tuan. Cukuplah. Okay, cukuplah 5%. Okay, pandailah tuan-tuan adjust sikit. Contoh kalau gaji tuan-tuan RM2,000, 5% maksudnya RM100. So tuan-tuan adjust lah, hayat berapa? RM50. Critical illness TPD berapa? RM30. Medical kalau tuan-tuan rasa tak cukup, medical tak cukup, tak payahlah ambil medical. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak perlukan lagi. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan betul perlukan, tuan-tuan kena allocate lebih sikit lah. Pandailah tuan-tuan adjust, tapi 5% saja. Okay, yet saya bagi tahu tuan-tuan dekat luar sana terlalu banyak ejen. Okay, ingat, ambil macam mana tuan-tuan nak tengok, yang paling penting adalah tengok amount of coverage dia. Jangan tuan-tuan pergi tengok investment dia, dapat balik duit. Saya cakap sekali lagi, saya ulang sekali lagi. Takaful bukan untuk tuan-tuan dapat balik duit dia. Tak boleh. Kalau tuan-tuan fikir tuan-tuan nak bayar, lepas tu at the end kalau tak ada malapetaka kepada tuan-tuan, tuan-tuan dapat balik duit dia, boleh. Tapi tuan-tuan kena bayar sangat mahal. Dan biasanya bila tuan-tuan nak dapat balik duit tu, lepaslah untuk breakfast. Okay? Dia takkan bagi full amount punya. Takkan bagi punya. Okay? Tuan-tuan tak nak dengar cakap saya, tuan-tuan rasa saya salah, tuan-tuan buat cara sendiri. Tapi saya dah nasihatkan ini. Kalau tuan-tuan betul-betul fokus pada sum coverage yang saya cakap ni, dia akan jadi murah. Okay? Ini. Okay, sila. Saya buka soalan.
Hafiz Arif Fans Club. Hafiz Arif Fans Club, bhai. Dah boleh WhatsApp? Boleh. WhatsApp lah. Cuma macam saya cakap, pandailah korang, tekankanlah 5% saja daripada income. Itu yang saya nasihatkan lah. Cuma kalau ada orang cakap, saya breadwinner, maksudnya saya adalah ketua keluarga, saya yang cari duit, isteri saya duduk rumah saja. Perlu ke isteri saya takaful hayat dan sebagainya? Okey, saya cakap tak payah. Sebab in case kalau dia meninggal dunia, tak ada efek pada pendapatan kita. Pendapatan terus dapat, kan? Okey, so tak payah. Mungkin perlukan medical. Dia macam tu. So tuan-tuan kena tahu kepentingan tu. Kena tahu apa kepentingan tu lah. Okey. Akmal, record akan dipost ke YouTube mana tuan? Okey, record akan dipost ke YouTube HA Falah Resources. Okey. Will Chin, duit tu bukan burn. Anggap kita buat sedekah kalau tak sakit. Yes, betul. Okey, macam saya cakap tadi, bila tuan-tuan ambil takaful, tuan-tuan, jangan ingat tuan-tuan akan dapat duit. Tuan-tuan jangan tanya ejen yang mana duit berapa banyak tuan-tuan dapat balik. Kalau tuan-tuan tanya benda tu, memang dia akan close satu lagi produk investment link. Kalau tuan-tuan dia close investment link tu, memang tuan-tuan kena tarah lah. Takkan jadi 5% punya. Kalau tuan-tuan boleh buat 5% punya sum coverage yang tuan-tuan dapat tu confirm, minimal. Mesti minimal punya. Kita nak sum coverage tu, kita bukan nak duit balik. Tuan-tuan kena tahu dua benda, dua situasi je. Bila tuan-tuan ambil takaful, kalau tuan-tuan tak ditimpa, kalau tuan-tuan ditimpa sakit, tuan-tuan dapatlah sum coverage yang dia offer tu. Okey? Maknanya berbaloi lah tuan-tuan bayar bulan-bulan. Tuan-tuan dapat sum coverage tu. Tapi kalau tuan-tuan tak ditimpa musibah, dah bayar bulan-bulan tak ditimpa musibah, tak mati-mati, tak sakit-sakit. So, tuan-tuan rugi tak? Tuan-tuan, kita tak akan pernah rugi kan? Kalau tuan-tuan tak dapat claim apa yang takaful hayat ni bagi, maksudnya tuan-tuan tak mati lagi lah. So, tuan-tuan nak mati ke? Jadi itu je simple soalan saya. Jadi, kita tak payah fikir dapat duit. Kalau tuan-tuan tak claim, maksudnya tuan-tuan tak mati, tuan-tuan bersyukurlah. Okey, clear. 5% daripada pendapatan tuan-tuan tu lagi baik tuan-tuan bayar takaful daripada pergi tengok wayang apa semua, tak datang ke faedah pun. Right? Okey. Okey, siapa yang nak catat balik tu nanti tunggu video YouTube dah keluar nanti tuan-tuan boleh catat balik. Kucing boleh ambil insurans ke? Kucing tak boleh ambil insurans. Okey, ada soalan lagi? Okey, ini macam Kak Azlina tanya kan? Azlina Abah Rahman. Duit insurans tu macam anggap burn. Yes, burn. Jangan ambil package yang simpanan-simpanan. Itu yang tuan-tuan kena bayar mahal. Mesti confirm bayar mahal punya. Okey, memang bayar mahal. Macam saya cakap tadi, tips untuk kita ambil insurans 3 benda. Pertama, pastikan bayaran bulanan 5%. 5% tu melitupi, merangkumi 3 insurans. Hayat, kita punya nyawa, penyakit kritikal dengan TPD, dan yang ketiga adalah medical. Medical tu option. Kalau kita pentingkan keselesaan hospital swasta, yes ambil. Tapi 5% ketiga-tiga ni. Okey, itu pertama, 5% pada pendapatan kita. Okey, yang kedua apa dia? Saya nasihatkan kepada rakan-rakan, sum coverage dia. Tips dia adalah sum coverage. Maksudnya berapa nilai coverage yang tuan-tuan nak ambil. Macam saya cakap tadi, hayat adalah 5 ke 10 tahun belanjawan tuan-tuan. Kalau belanjawan tuan-tuan 1 bulan 2,000, kalau setahun dah 60,000. So kali 5 tahun berapa? 60,000 kali 5 tahun 300,000. Okey, so tuan ambil 300,000. Kalau nak ambil lebih lagi, ambil yang 10 tahun. So 600,000. So itulah sum coverage tuan-tuan. Okey, itu sum coverage tuan-tuan. Bergantunglah, tengoklah kalau tuan-tuan ambil 10 tahun, tengoklah berapa bayaran dia. Okey, nak sum coverage saja. So sum coverage tu mesti antara 5 ke 10 tahun. Kalau tuan-tuan nak minimum, ambil 5 tahun. Tengok kalau ambil 5 tahun, boleh cover tak tuan-tuan punya hutang? Dan ada bagi tak untuk tuan-tuan bagi pada family tuan-tuan untuk dia orang teruskan hidup? Hidup untuk 5 tahun, 2 tahun, sementara dia orang nak cari balik duit bila tuan dah tak ada. Tuan-tuan kena fikir benda tu. Berapa sum coverage dia? Okey. Kalau takaful hayat tu tuan-tuan ambil sum coverage untuk 5 tahun, contoh 200,000, okey. Penyakit kritikal dengan cacat kekal mesti coverage dia separuh daripada tu. Jangan kurang. Biasanya kalau kita ambil penyakit kritikal dengan TPD, biasanya mesti lebih kurang daripada separuh. Contoh, kalau kita punya sum coverage kita tu 200,000 untuk hayat,
Biasanya perakit kritikal dia tak akan jadi 100,000. Dia akan kurang daripada tu. Mungkin 40,000, 20,000. So tuan-tuan hati-hati benda tu. Okay, hati-hati. Ambil ala kad, ambil asing. Baru tuan-tuan akan dapat coverage banyak. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tempoh, period tuan-tuan punya insurans tu, takaful tu, pastilah tuan-tuan ambil semaksimum yang boleh. Okay, berapa semaksimum boleh? Tuan-tuan ambil coverage yang cover sehingga umur tuan-tuan 80 tahun contohnya. Jangan ambil coverage 50 tahun. Kalau tuan-tuan ambil coverage 50 tahun ke apa ke, in case kalau dah cecah 50 tahun, tuan-tuan tak meninggal lagi, tuan-tuan nak sambung lagi bayaran takaful, mahal dia ke? 50 tahun umur nak ambil. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi ambillah sampai cover umur 80 tahun. Budget lah. Kalau tuan-tuan ikut umur, kita panggil Nabi kan, umur 60 lebih 70 tahun ambil. Ada macam tu. Tapi based on purata umur rakyat Malaysia zaman sekarang ni, hidup manusia kat dunia ni 80 tahun lah. Sebab teknologi makin maju, perubatan makin hebat kan. Jadi umur makin lanjut dan lanjut. Okay, clear.